Mulakan rakaman kelas. Okey, jadi untuk yang beragama Islam, kita mulakan kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Okey, jadi kita nak mulakan dah pembelajaran kita. Dah ready ke belum? Cikgu nak dengar sikit suara masing-masing. Kalau dah cakap dah. Okey. Okey, semangat sikit. Malam ni dah malam Jumaat, esok dah cuti. Okey, kalau apa? Dah ready, kita akan teruskan kepada lesson kita. Okey, yang pertama-tama sekali, kalau siapa-siapa ada masalah sepanjang lesson kita, maksudnya ada masalah tak faham penerangan cikgu ke ataupun minta cikgu ulang balik ke, just bagi tahu cikgu akan ulang balik. Cikgu takkan marah. Cikgu takkan marah. Cikgu, saya malulah. Okey, jangan malu. Malu tu tolak tepi. Kita letakkan malu pada tempat dia. Okey. Jadi cikgu mula share screen. Cikgu mula share screen. Cikgu harap yang masih belum buka kamera, sila buka kamera. Okey. Jadi boleh nampak tak skrin cikgu share ni? Boleh nampak tak skrin cikgu share? Boleh. Okey. Okey, jadi apa yang kita nak belajar pada malam ni adalah ni nota yang cikgu hantar dalam grup, iaitu bab 3 untuk tingkatan 1. Kuasa 2, punca kuasa 2, kuasa 3 dan punca kuasa 3. Okey, ini yang pertama. Yang kedua, cikgu nak masing-masing ada kalkulator. Cikgu nak hari ni takkan ada istilah congak. Siapa-siapa yang tak ada kalkulator sila pergi ambil sekarang. Hari ni kita banyak pakai kalkulator. Hari ni kita banyak menyelesaikan soalan menggunakan kalkulator. Okey, kalau nampak tak kalkulator cikgu ni? Pak. Okey, yang lain seorang je nampak. Yang lain nampak ke kalkulator cikgu? Nampak. Okey. Okey. Jadi kalau kamu nampak, kalau kamu rasa kalkulator kamu lain daripada cikgu, ambil gambar kalkulator, send dekat cikgu. Sebab cikgu takut apa? Button dia berbeza. Butang untuk tekan tu berbeza-beza. Okey. Jadi kita nak mulakan dah kelas kita. Okey. Jadi siapa-siapa yang tak ada kalkulator, pergi ambil kalkulator. Hari ni memang cikgu pakai kalkulator 70%. Okey, kita pergi masuk kepada bab 3. Kita akan macam biasalah, cikgu akan terangkan nota dulu. Okey. Dalam bab 3, apa yang kamu nak kena belajar hari ni? Apa yang kamu kena belajar hari ni? Yang pertama yang kamu nak kena belajar hari ni adalah kita panggil dia kuasa 2. Kuasa 2. Apa tu kuasa 2 nanti cikgu terangkan. Yang kedua, okey, yang kedua kita nak belajar pada malam ini adalah punca kuasa 2. Kita letak punca kuasa 2 pula. Dan yang ketiga, buka kepada yang ketiga, kita pergi kepada kuasa 3. Akhir sekali kita belajar punca kuasa 3. Jadi bila cikgu cakap tentang kuasa ni, apakah maksud kuasa? Bila cikgu bercakap tentang punca kuasa, apakah yang dimaksudkan dengan punca kuasa? Kita akan terangkan malam ni. Cikgu akan jelaskan pada malam ni. Okey, suara cikgu tak sekat-sekat ke? Lag ke? Ataupun lancar saja? Nak dengar sikit? Lancar je. Lancar saja. Okey. Baik. Terima kasih. Okey, yang pertama sekali kita akan pergi kepada kuasa 2. Ni nota ni kamu kena salin. Kamu kena salin. Okey, kuasa 2. Kan kalau kamu dengar kuasa 2 ni, siapa faham bab ni, dia faham bab indeks dekat form 3. Siapa faham bab ni, dia faham ada satu bab dekat form 5. Okey, jadi kuasa 2 ni apa? Kita panggil definisi dia. Apa kuasa 2 tu? Kuasa 2 adalah
pendaraban. Pendaraban nombor yang sama. Nombor yang sama berulang. Cikgu cakap berulang. Dia ulang. Berulang sebanyak 2 kali. Dia berulang sebanyak 2 kali. Okey, contoh tu macam mana contoh dia? Contohnya, kita pergi kepada contoh yang menggunakan nombor. Okey, 5 darab dengan 5. 5 bila darab dengan 5, dia berulang sebanyak 2 kali. Mana 5 yang berulang sebanyak 2 kali? 5 yang pertama adalah nombor 1. 5 yang kedua adalah nombor 2. Maksudnya dia dah berulang sebanyak 2 kali. Jadi kita boleh tulis dia dalam keadaan apa? 5 kuasa 2. Sama ke jawapan dia? Sama ke jawapan dia? Okey, sekarang ni kita pergi kepada tekan kalkulator saintifik. Kalkulator saintifik dekat sini cikgu akan tunjukkan macam mana kamu nak tekan kalkulator. Okey, tengok kepada kat mana kuasa 2 tu. Cikgu nak tunjuk kat mana kuasa 2 tu. Okey, yang pertama adalah kita pergi kepada kalkulator saintifik. Okey, sekejap cikgu tunjuk Mana? Okey, cikgu tunjuk. Okey, ni adalah kalkulator. Ini adalah kalkulator. Okey, kalau nak lagi besar sekejap cikgu cari gambar lagi besar. Kalkulator saintifik. Kalkulator dia banyak sangat image dalam sini. Tapi cikgu nak kamu tengok betul-betul macam mana cikgu ajar kamu tekan kalkulator malam ni. Okey, kejap mana cikgu nak pakai? Likat ni besar kan? Okey, kita pergi kepada kalkulator. Okey, tengok dekat sini. Kalaulah kamu tengok kepada button kalkulator dekat sini, yang mana yang orang cakap ada kuasa 2? Yang mana yang ada kuasa 2? Ya, dia ada tulis X kuasa 2 dekat situ. Okey. Ya Allah, payahnya nak cari kalkulator. Silap cikgu lah. Cikgu tak cari awal-awal. Gambar. Okey, cikgu kena tunjuk ni sebab ada yang tak faham nanti. Okey, ni kalkulator kita. Ni adalah kita punya kalkulator. Kat mana X kuasa 2 tu kamu tengok dekat sini. Ni kalkulator yang cikgu pakai adalah FX570. Okey, bila cikgu cakap tentang kalkulator 570. 570 adalah kalkulator yang boleh masuk Dewan SPM. Atas daripada 570, maksudnya dia 800 lebih ataupun dia 900 lebih, dekat situ dia akan ada sedikit masalah untuk masukkan ke dalam Dewan SPM. Jadi, beli kalkulator macam ni saja. Cukup dah. Okey, mana X kuasa 2? Ini adalah dia punya button X kuasa 2. Jadi, bila kita tekan dekat sini, dia akan tukarlah 5 kuasa 2. Tekan 5 dulu baru tekan dia punya button iaitu kuasa 2 tu. Okey, cikgu tunjuk dekat sini. Okey, ini adalah kita punya kalkulator. Tekan 5 dulu baru tekan dia punya kuasa 2. Okey, tekan 5 kuasa 2 lepas tu sama dengan dapat berapa? 25. Okey. Tak dengar. 25. Ya, 25. kita dapat 25. Sekarang kita tekan pula kalau kita tak pakai kuasa 2 iaitu kita pakai 5 darab 5. 5 darab 5 berapa? 25. 25. Pandai. Jadi dekat sini apa yang cikgu cuba highlight, apa yang cikgu cuba bagi tahu adalah apabila kita ambil 5 kuasa 2, kita ambil pula 5 darab 5, dia punya jawapan membuahkan jawapan yang sama. Jadi apa tu kuasa 2? Pendaraban nombor yang sama berulang sebanyak 2 kali. 5 nombor yang pertama,
Ni 5 yang kedua. Darab 5 yang kedua lain. 5, 1, 5, 2. Jadi kita akan dapat apa? 5 kuasa 2. Sama ke jawapan dia? Kita tekan kalkulator 5 kuasa 2, dapat 25 juga. Kita tekan pula kalkulator 5 darab 5, dapat 25. Maksudnya jawapan dia sama sahaja. Jelas ke? Jelas. Okey. Okey. Bagus. Okey, sekarang dekat sini kita akan belajar cara tekan kalkulator. Yang pertama, kalau ada kalkulator yang lain daripada cikgu, ambil gambar sen dekat cikgu. Okey, kalau kalkulator yang mana ni? Boleh, boleh. Ni adalah kuasa 2. Sama je. Okey, yang ni dia punya kuasa 2. Sekejap, cikgu ada kawan kamu tak jumpa. Itu dia punya kuasa 2. Okey. Lepas tu cikgu nak tekan kepada semua orang. Okey. Yang pertama adalah kita nak belajar cara tekan kalkulator. Okey. Integer positif. Apa maksud integer ni? Integer ni adalah maksudnya nombor bulat. Nombor bulat. Okey. Nombor bulat. Okey. Yang pertama yang tadi kita belajar 5 darab 5 dapatlah 5 kuasa 2. Kita tekan kalkulator tadi 5 darab 5 dapat 25. 5 kuasa 2 pun dapat 25. Jadi dekat sini kita tak ada masalah pada integer positif. Yang kedua, cikgu nak ajar kamu tekan kalkulator kalau integer dalam keadaan negatif. Apa tu integer? Integer ni maksudnya nombor bulat. Nombor bulat. Dia tak ada, dia bukan dalam keadaan pecahan, dia bukan dalam keadaan perpuluhan. Okey, jadi contoh. Cikgu pergi pula kepada negatif 6 darab negatif 6. Apa yang berulang kat sini? Negatif 6. Jadi bila dia berulang sebanyak 2 kali, kita panggil dia negatif 6 kuasa 2. Sekarang cikgu nak kamu minta tolong. Tolong cikgu tekan kalkulator. Negatif 6 darab negatif 6. Dapat berapa negatif 6 darab negatif 6? 36. Okey, pandai, kita akan dapat 36. Sekarang cuba kamu tekan kalkulator negatif 6 kuasa 2. Dapat berapa? 6. 36 juga. Negatif 36. Kita akan dapat negatif 36. Maksudnya jawapan dia berbeza. Sepatutnya jawapan dia 36. Tapi sini ada negatif. Jadi salah. Jadi macam mana nak betul? Macam mana nak jawapan dia betul? Kamu kena letak kurungan. Dalam kurungan negatif 6 kuasa 2. Barulah kamu tekan kalkulator sama dengan. Okey, cuba tekan kalkulator dapat berapa? Okey, kalau siapa-siapa tak jumpa kurungan, ini tanda kurungan. Ini adalah tanda kurungan. Okey, dapat berapa? 36. Ya, barulah kita dapat 36 sahaja. Cuba bayangkan kalau kamu dah buat satu kiraan panjang sangat. Tiba-tiba dia letak kuasa 2, kamu tak letak kurungan dalam kalkulator. Maksudnya jawapan kamu salah. Sebab apa? Sebab 36 dengan negatif 36 adalah benda yang berbeza. Jadi tekan kalkulator elok-elok. Tekan kalkulator elok-elok. Jangan sampai salah. Maksud cikgu apa? Bila kamu nak tekan kuasa 2, kalau dia dalam keadaan negatif, kamu kena letak kurungan. Jelas ke? Jelas. Okey, tadi kita belajar tentang integer iaitu nombor bulat. Sekarang cikgu ajar kamu pula kalau nombor perpuluhan. Kita belajar pula kalau nombor perpuluhan. Nombor perpuluhan ni macam mana? Dia ada titik perpuluhan. Ni nota-nota ni salin. Okey, contohlah 2.5 darab dengan 2.5. Okey, kalau kita tengok ada pendaraban yang sama mana? 2.5 darab 2.5. Maksudnya kita boleh tulis dia dalam keadaan 2.5 kuasa 2. Jadi cuba kamu tekan kalkulator 2.5 darab 2.5. Dapat berapa? Tekan kalkulator. 6.25. Okey, pandai, kita akan dapat 6.25. Sekarang kita cek. Kita cek kalau 2.5 kuasa 2, cuba tekan kalkulator. Dapat tak sama? Cuba tekan.
Okey, kita dapat sama 6.25 juga. Maksudnya, kalau dia dalam keadaan nombor perpuluhan, dan dia adalah nombor yang positif, iaitu ni positif 2.5 sahaja. Kita tak perlu bubuh kurungan. Okey, kalau nombor perpuluhan yang dia dalam keadaan negatif, kita tengok nombor perpuluhan. Tengok cikgu tulis. Perpuluhan. Yang mana dia dalam keadaan negatif. Negatif 3.6 darab negatif 3.6 sama dengan yang ni kamu kena letak kurungan negatif 3.6 kuasa 2. Kita tekan dulu negatif 3.6 darab negatif 3.6 dapat berapa? Dapat berapa? Cuba tekan kalkulator. 12.96. Bagus. Sekarang kita nak tekan kuasa 2. Negatif 3.6 kuasa 2. Cuba tekan kalkulator. Dapat berapa? Tanpa kurungan. Tanpa kurungan. Negatif 12. Kita akan dapat. Okey, pandai. Kita akan dapat dia negatif. Jadi sepatutnya jawapan dia dekat sini positif. Tetapi kita dapat negatif. Jadi salah. Macam mana nak jadi betul? Kita kena letak kurungan. Sekarang cuba kamu letak kurungan di dalam kalkulator. Dapat tak 12.96 sahaja? Dapat. Okey. Itu adalah cara kita tekan kalkulator. Kamu kena letak kurungan. Kamu jangan main-main. Bila kamu tak letak kurungan, walaupun jawapan tu positif, sepatutnya dia positif tapi kamu dapat dia negatif. Jadi salah. Kenapa negatif ni? Kenapa kat sini dia dapat positif? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Kenapa sini kan negatif? Negatif. Bertemu dengan negatif dapat positif. Pandai. Bila sesuatu nombor dalam matematik, dalam negatif darab negatif, simbol yang sama, dia akan hasilkan positif. Sama juga yang ni. Negatif 3.6 darab negatif 3.6. Dia dapat positif. Mana positif dia? Positif ni nak tulis boleh. Tak nak tulis pun boleh. Kalau nombor dia di awal ayat. Okey. Jelas ke tentang nombor perpuluhan? Okey. Sekarang kita ada lagi satu nombor. Iaitu kita panggil dia nombor pecahan. Macam mana nak selesaikan nombor pecahan ni? Kalau dia dalam kuasa 2. Okey, sekarang tengok 2/3 darab 2/3. Jadi, kita nampak pendaraban yang berulang. 2/3 darab 2/3. Ini positif. Ini adalah di dalam keadaan positif. Jadi 2/3 darab 2/3 sama dengan kuasa 2. Kita cuba tekan kalkulator dulu. 2/3 darab 2/3. Dapat berapa? 4/9. Okey, pandai. Kita akan dapat 4/9. Sekarang kita nak test pakai kalkulator. 2/3 kuasa 2. Okey, cuba tekan. Kamu dapat berapa? 2/9. 2/9. Salah. 2/3 kuasa 2 dapat berapa? 2/9. Bila kamu dapat 2/9, sepatutnya jawapan dia adalah 4/9. Tetapi masalahnya kamu dapat 2/9. Salah. Sebab tu kita belajar betul-betul cara tekan kalkulator. Maksudnya, bila ada pecahan walaupun dia positif. Tengok ni. Kalau dia positif untuk nombor bulat, tak payah letak kurungan. Kalau dia positif untuk nombor perpuluhan, tak payah letak kurungan. Tetapi kalau dia positif dalam bentuk pecahan, kamu kena letak kurungan. Jadi macam mana nak tekan kurungan ni? Okey, cikgu ajar kamu. Tengok kepada kalkulator ni. Tengok kepada kalkulator ni. Cara tekan dia. Okey, mula-mula kita buka kurungan. Warna kuning ni. Jadi, cikgu buka kurungan, cikgu dapat macam ni. 2. Cikgu tulis 2/3. Per tu dekat mana? Per tu dekat ABC ni. Dekat ABC tu. Kita tulislah per 3. Tutup balik kurungan. Kita tutup kurungan mana yang ni? Yang ni. Jadi bila kita tutup kurungan, akhir sekali tekanlah kuasa 2 tu. Jadi kamu dapat macam ni. Okey, bila kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 4/9.
Jadi bila kamu dapat 4/9, nombor yang pertama adalah nombor yang dekat atas, 4 per. Nombor yang kedua adalah nombor yang bawah, 9. Jadi inilah jawapan dia. Kenapa? Sebab kalau dia dalam keadaan pecahan, nak masukkan dalam kalkulator, kamu kena letak kurungan. Jelas ke? Jelas. Okey. Jadi bila dah sama, barulah jawapan dia sama. Barulah jawapan dia sama. Ingat cakap cikgu. Kalau dia pecahan, tak kisah dia dalam keadaan positif ke, dia dalam keadaan negatif ke, nota dia apa? Nota dia bila kamu nak masukkan nombor pecahan dalam kalkulator, kamu kena letak kurungan. Pecahan wajib letak kurungan. Wajib kurungan. Ini nota cikgu untuk kamu. Jadi kita kena tekan kalkulator elok-elok. Okey, salin semua ni dalam buku kamu. Okey, cikgu bagi 1 minit. Cikgu bagi 1 minit. Siapa-siapa yang tak sempat untuk salin, screenshot. Lepas tu hantar dekat cikgu. Cikgu nak terang, lepas ni cikgu nak terang nombor pecahan. Iya, betul. Okey, dah habis salin belum? Dah. Okey. Okey, jadi yang masih belum buka kamera, sila buka kamera. Cikgu nak ajar kamu, dia ada 2 jenis kalkulator yang orang selalu pakai. Okey, kamu tengok ni. Okey, sekarang kamu buka kalkulator kamu. Kita nak belajar nombor pecahan tu, nak masukkan ke dalam kalkulator. Ni kalkulator yang pertama. Ni kalkulator yang pertama. Ni adalah kalkulator yang orang kata budak sekolah rendah pakai, budak sekolah menengah pakai. Kalau budak sekolah U pun pakai kalkulator ni. Melainkan dia ambil master, barulah dia pergi kepada kalkulator. Dekat sini kamu akan nampak plus. Plus ni tak boleh masuk dalam Dewan SPM. Okey, contoh lagi sekali. Dekat sini kamu akan nampak kalkulator macam ni tak boleh masuk Dewan SPM. Okey. Lepas tu, yang ni boleh lah. Okey. Okey, tengok ni Bila kalkulator kamu tulis, ni dia ada tulisan dekat atas ni. FX 991 tak boleh masuk Dewan SPM. Yang boleh masuk Dewan SPM adalah 570. Ni 570. Okey, yang ni 570 sama juga, cuma plus ni kalau boleh tak nak adalah. Okey. Tapi untuk format terkini nanti cikgu akan confirmkan, cumanya selalunya bila kamu kena tangkap pakai kalkulator tu, pemeriksa tak adalah suruh kamu keluar, dia suruh kamu tukar kalkulator sahaja. Okey, jadi cikgu nak masing-masing kita pergi kepada keadaan pecahan. Okey, cikgu nak dengar suara sikit. Ada orang tak ni dalam ni? Ada. Okey. Kita pergi kepada pecahan. Ada berapa jenis pecahan dalam dunia ni? 2. Okey, 2. Apa 2 tu? Pecahan wajar, pecahan tak wajar. Pandainya, betul. Yang pertama, pecahan wajar. Yang kedua, pecahan tidak wajar. Cikgu tulis tak macam tu je. Okey, apa yang cikgu cuba highlight dekat sini adalah ada orang still confused lagi. Dia still confused. Pecahan wajar dengan pecahan tak wajar. Okey, kita tengok kepada contoh yang cikgu tunjuk dekat depan ni. Sekejap Okey, kita tunjuk. Okey, contoh. Pecahan wajar tu apa maksud dia? Wajar ni, kamu kena salin tahu ni Wajar tu bukan kereta wajar. Wajar.
Wajar ni apabila nombor bawah lagi besar daripada atas. Contohnya 2/4. Tak wajar tu macam mana? Tak wajar ni adalah apabila nombor atas lagi besar daripada nombor bawah. Contoh 4/2. Okey, ni pecahan wajar dengan pecahan tak wajar. Okey, jadi cikgu nak kamu faham satu benda. Pecahan tak wajar boleh tak nak jadikan dia kepada pecahan wajar? Boleh tak? Boleh. 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 Okey, 7/2. Ini dikira pecahan tak wajar. Macam mana nak jadikan dia pecahan wajar? Nombor bercampur. Tak dengar. Nombor bercampur. Nombor pecahan maksudnya? Nombor bercampur. Nombor bercampur. Okey, jadi bila kamu ada kalkulator, senang sahaja. Kalau kamu pakai kalkulator ni, kamu tekan je 7/2. 7. Lepas tu kamu tekan ABC, dia per. Lepas tu kamu tekan 2. Lepas tu kamu tekan sama dengan, nanti jawapan dia akan jadi macam ni. Macam mana nak tukarkan kepada 3/1/2. Ya, macam mana nak tukarkan kepada pecahan tak wajar? Tekan shift. Kamu tekan shift, lepas tu kamu tekan ABC. Mula-mula tekan dulu 7/2 dalam kalkulator. 7/2. Bila kamu tekan kalkulator, siapa-siapa yang dapat pecahan wajar, dia akan dapat jawapan dia adalah dalam keadaan pecahan tak wajar. Maksudnya kamu nak dapatkan, nak tukarkan antara dua. Wajar kepada tak wajar kepada wajar. Tekan shift, lepas tu tekan ABC. Ni ABC dia. Jadi kamu akan dapat jawapan dia 3/1/2. Untuk yang pakai kalkulator belah kiri pula. Untuk kalkulator yang pakai belah kiri pula, kamu tekan shift, lepas tu kamu tekan SD ni. Dia berbeza. Siapa yang pakai kalkulator yang belah kiri ni, kamu tekan shift, lepas tu kamu tekan SD. Nanti kamu akan dapat dia dalam keadaan pecahan wajar. Boleh faham ke? Boleh. Okey, jadi benda ni penting. Contohlah nanti bila kamu dapat exam, dalam exam kan, dalam exam nanti, dalam peperiksaan nanti. Kalau kamu dapat 7/2, kamu tulis 7/2, tiba-tiba kamu tengok kawan kamu, tiba-tiba kamu intai kawan kamu kan. Kawan tu tiba-tiba dapat 3/1/2. Jawapan kamu betul, jawapan dia pun betul. Sebab apa? Sebab 7/2 dengan 3/1/2 nilai yang sama. Nilai yang sama. Ni cara dia. Kalaulah kamu dapat nombor perpuluhan tu macam mana? Kamu main tekan ABC. Kalau yang ni tekan ABC. Kalau yang ni tekan SD. Bagi jawapan dalam keadaan pecahan. Kalau soalan tu minta pecahan, kamu bagi dalam pecahan. Kalau soalan tu minta perpuluhan, kamu bagi dalam perpuluhan. Jelas ke? Nak dengar sikit suara? Ya. Jelas. Okey, bagus. Okey, yang masih belum buka kamera, sila buka kamera. Okey, sekarang ni cikgu ni pegang handset. Cikgu pegang handset. Cikgu nak tengok kalau siapa-siapa ada masalah dalam menggunakan kalkulator, ambil gambar kalkulator dia, nanti cikgu tunjuk button mana yang dia nak kena tekan. Okey, habis. Okey, jadi kalau jelas kita cuba buat worksheet kita. Okey. Kita cuba buat worksheet kita. Sebab apa? Sebab cikgu punya objektif adalah selesaikan soalan macam ni. Soalan macam dekat depan ni. Tapi kamu takkan dapat nak selesaikan kalau kamu tak belajar 4 benda tadi. Kuasa 2, punca kuasa 2, kuasa 3, punca kuasa 3. Jadi cikgu akan ajar satu-satu dulu. Cikgu akan ajar satu-satu dulu. Okey, jadi kita pergi kepada kuasa 2. Kita pergi kepada kuasa 2. Okey, masing-masing boleh tengok dekat depan. Masing-masing boleh tengok dekat depan. Yang pertama, 16 darab 16. Nombor yang sama. Nombor yang sama. Cikgu nak kamu tulis 16 kuasa 2. Sebab apa? Sebab dia nombor yang sama. Lepas tu,
Cikgu tak naklah kamu tulis sampai sini sahaja. Cikgu nak kamu bagi tahu cikgu apa jawapan dia. Contoh, 16 kuasa 2. Tekan 16 kuasa 2 dapat 256. 256. Jadi, dekat sini, cikgu nak masing-masing cuba selesaikan B dan C dulu. Buat B dan C dulu. Lepas tu hantar dekat cikgu. Cikgu tunggu kat WhatsApp. Siapa-siapa ada soalan bagi tahu. Kalkulator macam ni sebab dapat jawapan yang sama nak guna sebab dapat. Untuk kalkulator ni, buka sahaja kurungan. Lepas tu tekan ni. Ni. Shift ABC. Okey, siapa-siapa ada masalah bagi je tahu cikgu. Okey, sama-sama. Okey, Assalamualaikum. Semua ikut. Okey, cikgu tunggu dekat WhatsApp. Okey, bagus. Sudah ada yang dah buat. Okey, bagus. Okey, bagus Afikah. Okey, Anik. Siapa yang dah siap? Tunggu sekejap, cikgu explain dekat depan. Okey, bagus Anik Amirullah. Cikgu akan tunjuk jalan kira yang betul. Okey, Anis Syamimi betul. Okey, bagus. Sama-sama. Okey, cikgu bagi masa lagi. Okey, pandai. Okey. Bagus. Habis bateri yang cepatlah. Okay, satu, dua, dan Untuk soalan C tu jangan buang kosong, kena letak kosong. Okey, cikgu akan tunjukkan dekat depan. Yang lain yang tengah buat ke, yang tengah tak buat ke, sila salin. Cikgu akan tunjukkan jawapan dekat depan. Okey, yang pertama sekali kamu kena cuba buat. Kamu kena cuba buat. Kalau tak cuba memang tak akan faham. Okey. Jadi kita tengok negatif 31. Kamu kena belajar tekan kalkulator negatif 31 dalam kurungan. Sebab apa? Sebab dia adalah integer negatif. Tutup kurungan barulah buat kuasa 2.
dekat luar kurungan. Jangan kamu masukkan kuasa 2 tu dalam kurungan. Cek balik jawapan masing-masing. Yang tengah buat ke, tengah cuba ke, sila hantar je kat cikgu. Hantar je, nanti cikgu akan cek lah. Okey, kalau kuasa 2 pastikan duduk luar kurungan, bukan dalam kurungan. Siapa buat macam ni, salah. Dia kena buat kuasa 2 tu duduk dekat luar kurungan. Bila kamu tekan kalkulator, barulah kamu dapat jawapan dia 961. Itu cara dia. Untuk soalan C, dia adalah perpuluhan. Untuk perpuluhan tak kisah nak letak kurungan ke tak. Jadi kamu tak payah buat kurungan 0.91 kuasa 2. Tekan macam itu sahaja dalam kalkulator. Jadi kamu akan dapat je 0.8281. Ini jawapan yang betul untuk soalan B dan soalan C. Jelas ke untuk soalan B dan C? Jelas. Jelas. Okey, bagus. Okey, sekarang ni. Bagus. Okey, sekarang ni kita pergi kepada soalan D dengan soalan E. Cuba buat soalan D dengan E. Dah siap hantar kat cikgu, cikgu tolong . Okey, bagus. Hantar je kat cikgu kalau nak cikgu tolong. Bagus. Hantar je kat cikgu nanti cikgu tolonglah, jangan risau, cikgu tak gigit orang. Okey cuba buat, hantar kat cikgu. Okey, bagus. Dah ada yang dah hantar. Okey, hantar kat cikgu. Okey. Siapa-siapa ada masalah bagi tahu cikgu Okey, 1 minit lagi cikgu akan tunjukkan jalan kerja dia. Okey, bagus. Ada masalah? Bagus. Okey, bagus, bagus. Siapa ada masalah, minta bantuan bagi tahu cikgu. Okey. Betul. Okey, boleh ke cikgu mula tunjuk ni? Nak dengar sikit? Boleh. Okey. Okey, jadi kita tengok kepada soalan D dengan soalan E. Tengok kepada soalan D dengan soalan E. Apa beza soalan A, B, C dengan D dengan E? Soalan D dengan E, dia dalam pecahan. Cikgu ajar kamu ni. Cikgu ajar kamu, kamu tengok betul-betul. Soalan D dengan soalan E. Guna kalkulator. Guna kalkulator. Jadi cikgu padamlah ini Okey, soalan D dengan soalan E. Mula-mula
D ni cikgu akan tunjukkan kepada kamu sebab dia ada 2 nombor sahaja. Dia ada 2 nombor sahaja. Jadi kita buat macam mana? Buka kurungan. Bila dia dalam keadaan pecahan, suka ke tak suka ke kamu kena buka kurungan. Buka kurungan dekat sini. Kalau kalkulator ni dekat sini. Kalkulator ni dekat sini. Jadi buka kurungan negatif 7. Lepas tu kamu kalau dekat kalkulator Casio yang belah kiri ni kamu tekan button ni. Ni button ni. Nanti dia akan tunjuk. Kalau dekat kalkulator kamu yang belah kanan ni, kamu tekan per yang ini. Okey, jadi dekat situ kamu akan dapat per 13 tutup kurungan kuasa 2. Itu untuk soalan D. Tu buka kurungan negatif 7 per 13 tutup kurungan kuasa 2. Bila kamu tekan kuasa 2, jawapan untuk soalan D adalah 49 per 169. Siapa yang tak dapat macam cikgu ajar dekat depan ni, salahlah jawapan dia. Ini soalan D. Okey, untuk soalan D jelas ke? Nak dengar suara sikit? Lah. Okey. Ya. Okey, kita pergi. Baik. Okey, kita pergi pula kepada soalan E. 5/3/7. Bila ada pecahan, kamu kena buat kurungan. Macam mana nak buat kurungan 5/3/7? Untuk kalkulator ni, yang belah kanan, buka kurungan 5, tekan ABC ni. Tekan ABC ni. Okey, 5/3. Tekan lagi sekali ABC tu, per 7. Tutup kurungan. Barulah kamu buat kuasa 2. Jadi, bila kamu buat 5 dalam kurungan 3 dalam kurungan 7, tutup kurungan kuasa 2, kamu akan dapat. Siapa yang dapat pecahan wajar, jawapan dia macam ni. Kalkulator akan tunjuk 29 per 23 per 49. 29 yang pertama dekat sini adalah untuk nombor besar. Mana? 29 nombor besar. 23 dekat tengah ni nombor kecil yang belah atas. Dan 49 ni nombor kecil belah bawah. Ni jawapan dia kalau pecahan wajar. Kalau kamu dapat pecahan tak wajar, macam mana nak tukarkan kepada pecahan tak wajar? Tekan shift dulu, baru tekan ABC. Dekat sini kamu akan dapat jawapan dia 1444 per 49. Siapa dapat yang ini dikira betul. Siapa dapat yang dekat bawah pun dikira betul. Untuk kalkulator belah kiri, macam mana nak tekan yang ni? Untuk kalkulator belah kiri, kamu tekan shift. Lepas tu kamu tekan ini. Dekat situ nanti kamu tinggal masukkan sahaja nombor tu. Dia berbeza cara guna kalkulator, jadi cikgu ajar dua-dua. Sebab ada orang pakai kalkulator belah kanan, ada orang pakai kalkulator belah kiri. Untuk kalkulator belah kiri ni, bila kamu tekan shift dulu, lepas tu kamu tekan yang belah bawah ni, nanti dia akan keluar 3 petak. Dia akan keluar 3 petak. Jadi apa yang kamu kena buat? Buka kurungan dulu, tekanlah 5 dalam petak ni, 3/7, tutup kurungan, baru tekan kuasa 2. Jadi jawapan dia akan sama sahaja. Tengok dua-dua kalkulator ni, cara cikgu tekan. Jelas ke? Boleh faham ke? Okey dah. Boleh. Okey, siapa-siapa yang tak faham, jujur dengan cikgu, tanya cikgu. Kalau malu nak tanya, tanya dekat WhatsApp. Tanya dekat WhatsApp. Jangan risau, cikgu tak gigit kamu punya lah, kamu jauh. Okey, jadi kita cuba lagi satu soalan. Kita cuba lagi satu soalan untuk cara tekan kalkulator kuasa 2. Kita tekan kuasa 2 untuk kalkulator. Tekan sekarang ni, tekan soalan C dengan soalan D. Soalan C dengan soalan D yang cikgu hitamkan dekat depan. Soalan C dan soalan D. Kita belajar tekan kalkulator. Sebab kamu tekan kalkulator dengan betul untuk kuasa 2, kuasa 3 takkan ada masalah. Okey, bagus, pandai. Siapa ada soalan, tanya dekat WhatsApp tau kalau malu-malu.
Cikgu cek kat WhatsApp Ada yang tak buat kurungan? Pandai. Lepas ni ingat, kalau di dalam keadaan pecahan, buat je kurungan. Sama-sama. Okey. Dah siap? Send dekat WhatsApp Okey, bagus. Dah ada yang dah send kat cikgu. Okey, pandai kita buat kurungan. Ni betul ni, cikgu suka yang ni. Yang gambar waffle bentuk love ni, cikgu suka. Okey, pandai buat kurungan. Tiga 5/6. Okey, hantar je dekat cikgu. Okey, cikgu akan tunjukkan soalan C. Masing-masing boleh tengok kepada soalan C. Macam mana nak selesaikan soalan C? Dia sama sahaja konsep dia macam tadi. Sama sahaja konsep dia macam cikgu terangkan. Cikgu terangkan bila kamu dah dapat tekan kalkulator, mula-mula buka kurungan. Tekan 3, tekan ABC. Tekan ABC. Mana tekan ABC tadi? Yang ni. Tekan ABC yang ni, ABC dia. Jadi dekat sini tekan ABC kamu dapat per. 5/6. Tutup kurungan kuasa 2. Barulah kamu dapat jawapan yang betul. 3/5/6 kuasa 2. Dekat sini jawapan dia. Boleh tengok dekat depan. Kalau kamu rasa salah, maksudnya kamu tekan cara yang salah. Jawapan dia, kalkulator akan tunjuk 14/25/36. Tengok betul-betul. Tekan betul-betul. Jadi dekat sini 14 ni untuk apa? 14 ni nombor besar. 25 yang tengah ni untuk apa? 25 ni nombor kecil dekat belah atas. 36 dia dekat belah bawah. Inilah jawapan untuk soalan C. Jawapan ni dia dalam keadaan pecahan wajar. Untuk siapa-siapa yang tak dapat, cek lagi sekali. Cuba tekan lagi sekali. Untuk tukarkan dia kepada pecahan tak wajar, tekan Shift ABC. Kamu akan dapat dia 529/36. Jadi inilah cara nak tekan kalkulator dia. Tengok betul-betul ni untuk soalan C. Kalau kamu rasa kamu salah tekan kalkulator, tanya cikgu. Tak malu nak tanya kat sini, tanya dekat WhatsApp. Ni untuk soalan C dan D. Untuk soalan C, jelas ke? Jelas. Seorang je jelas. Yang lain jelas ke? Jelas. Okey. Bagus. Okey, yang tengah buat sila teruskan buat. Okey, D. Untuk soalan D. Masih di kedudukan yang sama ataupun soalan yang sama, cikgu terangkan cara tekan kalkulator dia. Ingat, cikgu tekan ni, cikgu ingatkan betul-betul ni, maksudnya ada lagi yang tersilap sebenarnya. Buka kurungan negatif. Sebab apa? Sebab dia ada negatif. Negatif 13 tekan ABC per 17. Tutup kurungan kuasa 2. Jadi bila kamu tekan negatif 13 per 17 tutup kurungan kuasa 2,
Yang ini jawapan dia, kalkulator akan tunjuk 169 per 289. Mana tu jawapan dia? 169 nombor dekat atas. 289 nombor dekat bawah. Inilah jawapan dia. Ni jawapan dia. Jawapan dia itu sahaja untuk soalan D dan soalan C. Siapa yang rasa dia tersilap, sila buat correction. Sila buat pembetulan. Habis dah penerangan cikgu cara tekan kalkulator dekat kuasa 2. Ada yang tersilap. Ada yang tersilap. Ambil gambar send dekat cikgu. Yang bagi tahu kamu dah buat correction. Jelas ke soalan C dengan D cara tekan kalkulator ni? Jelas. Okey. Jadi kita pergi habis dah untuk kuasa 2. Kita belajar pula cara nak tekan kalkulator untuk punca kuasa 2. Kita pergi belajar pula nak tekan kalkulator untuk punca kuasa 2. Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Okey. Bagi cikgu masa sikit. Okey, cikgu previous. Okey. Cikgu nak clear yang ni sebab cikgu nak tunjuk kat kamu pakai kalkulator tu macam mana. Okey. Okey. Okey, sekarang ni kita tengok kepada punca kuasa 2. Kuasa 2 dah habis dah. Kita tengok pula kepada punca kuasa 2. Apa maksud punca? Punca ni maksudnya menyebabkan. Contoh, punca kepada kuasa 2. Punca ni, kalau dalam kalkulator, simbol dia yang ni. Ni kalau kalkulator belah kanan, belah kiri. Kalau kalkulator belah kanan, ni simbol dia. Tengok betul-betul. Tengok dekat kamu punya kalkulator. Sekarang ni, kalau nak tekan punca kuasa 81. Cuba tekan punca kuasa 81, dapat berapa? 9. Apa maksud 9 ni? Apa yang dimaksudkan dengan 9 ni? 9 ni bila dia di kuasa 2 kan. Cuba tekan 9 kuasa 2 dapat berapa? 81. Ya, kita dapat dia 81. Betul. Itu yang dimaksudkan dengan punca kuasa 2. Bila kamu tekan punca kuasa 81, kamu dapat 9. Maksudnya bila 9 kuasa 2, dapat 81 balik. Ini nota kamu kena salin. Ini adalah nota kamu kena salin. Cikgu bagi lagi satu contoh. Cikgu bagi lagi satu contoh. Sekarang 9 kuasa 2 ni maksudnya 9 darab 9 lah. Okey, punca kuasa 25 tekan kalkulator. Punca kuasa 25 dapat berapa? 5. Ya, kita dapat 5. Maksudnya apa? Maksudnya apa 5 ni? 5 ni adalah apabila, ya betul, 5 kuasa 2 akan dapat balik jawapan dia 25. Kan kita dah belajar tadi bila 5 kuasa 5 maksudnya apa? 5 darab 5. Jadi ini yang dimaksudkan dengan punca kuasa. 9 ni bila dia kuasa 2, punca kuasa 2, bila dia kuasa 2 kan dia dapat 81. Jadi punca kuasa 2 81 kita dapat 9. Dia terbalik. Jadi cikgu nak kamu salin nota ni. Kamu salin nota ni. Tapi kamu kena ingat, bila dia dalam keadaan pecahan, bila dia dalam keadaan pecahan, kamu kena buat kurungan. Jadi senang sahaja. Bila dia dalam keadaan pecahan, buat kurungan. Contoh, punca kuasa 16 per 25. Cara nak tulis ke dalam kalkulator, kamu buka dulu punca kuasa, buka pula kurungan. Barulah kita tekan 16 ABC 25, tutup kurungan. Hati-hati dalam tekan kalkulator. Okey. Bila kamu buat macam tu, kamu akan dapat 16 punca kuasa 25. Dekat sini kamu akan dapat jawapan dia 4/5. Maksudnya 4/5. Ini adalah dia punya simbol lah.
Okey, jelas ke penjelasan cikgu dekat depan ni? Jelas. Okey, bagus. Okey, cikgu Dah. nak kamu salin cikgu nak kamu salin apa yang cikgu salin dekat depan. Okey, cuba salin kalau tak sempat sila ambil gambar lepas tu salin balik. Tak apa, salah tak apa, cikgu betulkan, jangan risau. Dia jadi masalah bila salah tu kamu diam-diam. Tak apa, salah tak apa. Oh, okey. Kalau apa? Kalau guru sekolah kamu tak kata tak payah buat kurungan, kalau guna kalkulator yang belah kiri tu tak payah letak kurungan. So, okey. Letak je kurungan. Untuk nasihat cikgu, biasakan diri letakkan sahaja kurungan. Tak kisah guru dekat sekolah kamu kata tak payah letak kurungan, tapi letak sahaja kurungan. Kita nak selamat. Jangan risau, jangan risau. Kamu punya jawapan takkan salah punya. Cikgu garanti kalau kamu letak kurungan. Okey, jadi kita cuba jawab soalan punca kuasa. Dah habis salin dah ke? Ke nak screenshot? Nak screenshot sila screenshot. Okey. Okey, cikgu akan suruh kamu buat soalan yang seterusnya, iaitu punca kuasa. Sekarang ni, cikgu nak kamu semua cuba buat soalan C, soalan D dan soalan E. Cuba buat. Cikgu check jawapannya. Okey, bagus. Okey, bagus. Tekan elok-elok tekan elok-elok kalkulator. Okey, cikgu tunggu dekat WhatsApp Dah siap send je kat cikgu. Okey, siap send. Okey, pandai. Okey, tekan kalkulator ni kan, selalunya kan. Cikgu ajar kamu ni tekan kalkulator ni sebab ramai yang salah cara nak tekan kalkulator walaupun dah tingkatan 5. Jadi pendedahan awal, cikgu ingatkan dekat kamu semua, tekan kalkulator ni penting. Okey, bagus, bagus. Sama. Okey. Cikgu bagi masa lagi 2 minit.
Okey, bagus. Okey, cikgu tunggu lagi. Okey, pandai. Okey, habis masa. Siapa-siapa yang tengah buat sahaja, teruskan buat. Okey, boleh ke cikgu mula tunjuk ni? Nak dengar sikit suara masing-masing, boleh ke? Boleh. Okey. Okey, cikgu sunyi cikgu sunyi cakap sorang-sorang. Jadi kadang-kadang cikgu nak kamu respon. Okey, C. Kita pergi kepada C. Lepas ni cikgu ingat nak buka lagu lah. Okey, C. Punca kuasa. Cara tekan kalkulator Punca kuasa buka kurungan 36 tekan per 169 tutup kurungan. Ini cara tak nak tekan kalkulator. Punca kuasa 36 per 169. Jadi dekat sini jawapan untuk C adalah 6/13. Ini jawapan untuk C. Siapa yang betul, write dekat tepi. Siapa yang salah, buat kurungan dekat tepi. Okey, untuk soalan D, buka punca kuasa, buka kurungan 361 per 484 tutup kurungan. Jadi tekan punca kuasa 361 per 484 tutuplah kurungan. Kita tekan kalkulator, kita akan dapat 19/22. Ini jawapan untuk soalan D. Siapa yang salah, buat correction, buat pembetulan. Siapa yang betul, tandakan right. Untuk soalan E, buka punca kuasa, buka kurungan pula 2/7/9. Ini cara tulis dia. Jadi bila kita tekan 2/7/9 tutup kurungan, kamu akan dapat jawapan dia dalam pecahan wajar adalah 1/2/3. Ataupun kamu tukarkan dia kepada pecahan tak wajar, kamu akan dapat jawapan dia 5/3. Jadi mana satu betul? Dua betul. Sebab apa? Sebab nilai yang sama. Dia punya nilai adalah sama sahaja. Tak ada yang berubah. Senang sahaja. Jelas ke? Nak tanya sikit, boleh faham ke? Boleh. Jelas. Okey, Okey. Jadi sekarang ni kita tekan pula kuasa 3. Habis dah kuasa 2 dah habis, punca kuasa 2 dah habis. Pembelajaran seterusnya cikgu ajar pula kalau dia kuasa 3. Kuasa 3. Untuk kuasa 3 bendanya sama je. Sama sahaja penjelasan macam kuasa 2. Contoh, kuasa 3 ni apa? Kuasa 3 ni adalah pendaraban berulang. Berulang sebanyak 3 kali. Sebab apa? Sebab itulah kita panggil dia kuasa 3. Contoh, tadi 5 darab 5, kita panggil dia 5 kuasa 2. Dia berulang 2 kali. Sekarang dia berulang 5 darab 5 darab 5. Jadi dekat sini kita dapat dia 5 kuasa 3. Jadi nak tekan kuasa 3, masing-masing boleh tengok dekat depan. Macam mana kita nak tekan kuasa 3. Okey, yang pertama cikgu tunjukkan kalkulator 570 yang ni, mana kuasa 3 dia. Yang kedua cikgu tunjukkan pula yang belah bawah, mana pula kalkulator dia. Kejap, okey yang ni. Mana kuasa 3 dia? Okey. Jadi daripada sini untuk kalkulator yang warna hitam, kuasa 3 dia kamu takkan terus nampak, kamu kena tekan shift dulu, barulah kamu tekan button dekat kuasa 2. Sama juga
dengan kalkulator yang belah kanan. Tekan shift. Barulah kamu tekan kuasa 2. Okey, sekarang 5 darab 5 darab 5 dengan 5 kuasa 3. 5 kuasa 3 dapat berapa? Tekan kalkulator. 5 kuasa 3 dapat berapa? Tolong cikgu tekan kalkulator. 125. 125. Pandai, 125. Inilah. Maksudnya siapa dapat 125, jawapan tu betul. Cikgu ajar kamu lagi satu cara. Cikgu ajar kamu lagi satu cara. Tapi cara yang seterusnya, adalah kamu buat topi. Kamu buat topi. Simbol topi tu yang mana? Untuk kalkulator yang ni, kamu buat simbol ni. Ni topi ni. Tu topi tu. Cara dia, kamu tekan 5 topi 3. 5 topi 3 dapat berapa? 125. Ya, kita dapat 125 juga. Jawapan yang sama. Cara tekan yang berbeza. Tak kisah kamu nak pakai cara mana. Tapi untuk malam ni, pakai cara yang atas ni. Topi ni untuk apa? Untuk topi ni, cikgu ajar kamu saja. Kalau untuk kalkulator yang warna apa? Yang ni, topi dia yang ni. Ni topi dia ni. Cumanya dia apa? Mana topi dia? Cikgu minta nanti cikgu kaji balik untuk kalkulator ni. Sebab cikgu pakai kalkulator ni. Kalaulah kamu jumpa topi, kenapa ada topi? Sebab kadang-kadang soalan tu minta 5 kuasa 4. Kuasa 4 tak ada, jadi kamu kena pakai topi. Untuk kuasa 2 dengan kuasa 3, kalkulator tu bagi. Mana? Ni button untuk kalkulator kuasa 2 dengan kuasa 3. Tapi kalau lebih daripada 2 dengan 3, kamu pakai topi ni. Itu adalah dia punya cara. Okey, jadi cikgu nak kamu cuba tekan kalkulator. Okey, tak apa. Hantar je kat cikgu. Lambat pun cepat ke, hantar je kat cikgu. Okey, cikgu nak kamu cuba tekan kalkulator. Kamu cuba tekan kalkulator. Selesaikan. Selesaikan yang mana? Selesaikan soalan C. Selesaikan soalan D. Selesaikan soalan E. C, D, E. Bagi tahu cikgu apa jawapan dia. Ingat, kalau pecahan buat kurungan. Buat kurungan. Okey, hantar kat cikgu lepas dah dapat. Okey, cikgu cek seorang-seorang. Terus. Okey, bagus. Terus. Sama-sama. Okey, siapa-siapa yang apa orang kata ragu-ragu jawapan dia betul ke tak, sila buat. Sila buat. Barulah kita tahu jawapan kita betul ke salah. Okey, bagus. Pandai. Bukan. Okey. Mana putih tu lah. Dah. Cepatlah. Okey, bagus. Dah ada yang dah hantar. Cikgu nak tengok ni. Ada orang baru masuk.
Okey, lagi 2 minit. Lagi 2 minit. Cikgu tunggu. Okey, bagus. Cikgu tunggu lagi. Okey, kenapa dapat macam tu? Sekejap cikgu tengok. Jangan tekan, dia apa, jangan tekan dia banyak kali. Buka kurungan, buka kurungan. Nanti cikgu tunjuk siapa nama ni. Okey, nanti cikgu tunjuk kat depan. Okey, eh, jadi tengok dekat sini semua, cikgu akan mula tunjukkan. Okey, kalau salah, kamu bagi tahu cikgu terus kenapa saya salah. Bagi tahu, bagi tahu. Okey. Okey, kita tengok kepada soalan C, D, E. Okey, cikgu ajar kamu cara tekan kalkulator. Jangan tekan darab 3 kali. Ada yang tekan darab 3 kali, jangan buat macam tu. Sebab apa? Sebab bila darab 3 kali ni maksudnya cikgu nak kamu cuba pakai kuasa 3. Bukan cikgu nak kamu tekan dia darab 3 kali. Jadi buka kurungan 12/19, tutup kurungan kuasa 3. Ini cara dia. Jadi bila kamu tekan dalam kalkulator, kuasa 3, kamu akan dapatlah jawapan dia. Okey, cek betul-betul dengan cikgu buat ni. Kamu akan dapat jawapan dia 1728/68/59. Okey, siapa-siapa yang tak nampak cara tekan kalkulator ni, buka kurungan 12/19, tutup kurungan kuasa 3. Ini dalam kalkulator. Ini adalah jawapan di kertas. Okey, kalau D, soalan D pula, untuk tekan dalam kalkulator, buka kurungan dulu. 6 shift, tekan ABC, 5/8, tutup kurungan kuasa 3. Itu cara kita tekan kalkulator. 6, 5/8, tutup kurungan, lepas tu tekan kuasa 3. Jadi dekat sini siapa-siapa yang dapat jawapan dalam keadaan nombor perpuluhan, dapat dalam keadaan nombor perpuluhan, jadi kamu kena tengok betul-betul. Tekan kalkulator macam cikgu tekan tu, 6/5 dengan 8, lepas tu kamu buat kuasa 3. Jadi jawapan dia yang ini, kalaulah dia tak bagi jawapan dalam keadaan, okey, tak apa. Kalaulah jawapan dia, untuk soalan D tu, tengok dia tak bagi dia dalam keadaan pecahan, barulah dimaafkan untuk kamu buat dalam keadaan perpuluhan. Jawapan untuk D, jawapan untuk D. Masing-masing boleh tengok jawapan untuk D. Siapa? Cikgu nak ni, tekan. Tengok sekejap cikgu tengok. Untuk soalan D, kalaulah dia tak ada cara nak tekan, barulah kamu tulis jawapan dia dalam keadaan perpuluhan. Ni soalan D ni kena take note. Okey, itu cara dia. Kamu tekanlah shift ABC. Kamu tekanlah, dia tak ada jawapan dia dalam keadaan perpuluhan. Jadi dekat situ kamu dimaafkan untuk buat jawapan, bagi jawapan tak buat dalam keadaan pecahan tapi buat dalam keadaan perpuluhan. Itu untuk D. Berbeza dengan C. Selagi kamu tekan tu dia ada jawapan dalam keadaan pecahan, tulis dalam keadaan pecahan. Untuk soalan D, kamu tekan kalkulator macam ni, tak dapat jawapan dalam keadaan pecahan, dimaafkan untuk kamu tulis jawapan dalam keadaan perpuluhan.
Untuk soalan E, cikgu nak kamu selesaikan 8.4 kuasa 3. Tekan 8.4 kuasa 3, kamu akan dapat jawapan dia 592.704. Ini jawapan dia. Ini adalah soalan C, soalan D dan soalan E. Okey, kita cuba lagi. Kita cuba lagi tekan kalkulator. Untuk siapa-siapa yang salah, cikgu bagi masa untuk kamu snap ataupun ambil gambar ke screenshot ke salin balik buat pembetulan. Cikgu tak nak, cikgu nak kamu dapat, tekan sampai dapat. Tekan sampai dapat. Okey, kita cuba pula buat soalan yang seterusnya. Dengan menggunakan penjelasan yang cikgu buat tadi, cuba buat soalan G dengan cuba buat soalan H. Okey, cuba buat. Boleh ke? Cikgu nak dengar suara sikit, boleh ke? Boleh. Okey. Boleh. 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 Okey. Okey, buat kat depan soalan G dengan H tu. Nanti cikgu tunjuk. Dia keluar ke? H. Cikgu bagi masa. Okey, bagus. Dah ada dah buat. Okey, cikgu bagi lagi 1 minit. Sorry cikgu sandar-sandar, cikgu sakit belakang. Sorry cikgu sandar-sandar ni bukan apa, bukan cikgu tak hormat. Cikgu sakit belakang. Okey, bagus. Cikgu tak duduk atas kerusi ni, cikgu duduk kat bawah. Kadang-kadang cikgu kena sandar ni. Cikgu, kamu jangan salah faham pula. Bukan cikgu malas tau, cikgu sakit belakang. Okey, Okey. Jadi, cikgu nak cuba buat dah soalan G dengan soalan H. Cikgu nak cuba buat dah soalan G dengan soalan H. Ada orang tak ni? Cikgu nak dengar sikit suara. Ada. Okey. Okey, terima kasih. Okey. Okey, sabar. Okey, cikgu cuba buat soalan dekat depan. 7/10 tekan kalkulator. Dalam kalkulator kamu tekan macam ni. Cikgu dah ajar tadi. Pecahan mesti buat kurungan. Jangan tak buat kurungan. Okey, kita ambil jalan selamat dekat sini. Jawapan dia kamu akan dapat 343/1000. Kalau H
tekan dalam kalkulator macam ni. 49 baru kamu letak dia kuasa 3. Barulah kamu letak dia kuasa 3 dekat situ. Jadi, cara kita tulis macam ni. Barulah tekan negatif 4/9 kuasa 3. Kamu akan dapat jawapan dia. Negatif 64/729. Ni cara tekan kalkulator dengan betul. Okey, siapa yang dapat ni betul. Siapa yang salah sila salin balik dan cuba tekan kalkulator tu balik. Okey, habis dekat sini. Habis. Cikgu ada masa lagi 20 minit lebih je. Okey, soalan G dengan soalan H ni jelas ke? Cikgu nak dengar sikit suara. Jelas ke? Jelas. Okey. Okey, jadi kita pergi kepada soalan seterusnya. Cikgu kena cepat sikit. Soalan yang seterusnya adalah tentang punca kuasa 3. Tadi kita belajar kuasa 3. Sekarang kita pergi pula kepada punca kuasa 3. Sebab lepas ni cikgu nak ajar kamu kuasa 2 sempurna dengan kuasa 3 sempurna. Senang saja. Okey, tapi tak apa. Kita pergi satu-satu. Punca kuasa 3. Punca kuasa 3. Macam mana kita nak tahu punca kuasa 3? Yang pertama dekat sini, simbol dia. Simbol dia. Untuk kalkulator ni, simbol dia, kamu kena tekan shift. Baru kamu tekan ni. Itu adalah cara dia. Sama juga dengan yang ni. Tekan shift, barulah kamu tekan punca kuasa. Nanti dia akan keluar dalam kalkulator macam ni. Punca kuasa 3, 125. Kan kita tekan 5 kuasa 3. Punca kuasa 3, 125. Cuba tekan punca kuasa 3, 125. Dapat berapa? 5. Ya. Kita dapat dia 5. Maksud 5 ni apa? Bila kamu tekan 5 kuasa 3, kamu akan dapat 125. Dia terbalik. Dia terbalik. Jadi, itu adalah cara nak tekan dia. Sekarang cuba tekan kalkulator. Punca kuasa 3, 512. Dapat berapa punca kuasa 3, 512? 8. Ya, itu. Maksudnya bila kamu dapat tekan 8 tu, jawapan kamu dah betul. Maksudnya apa? Maksudnya 8 kuasa 3 akan dapat pula 512. Dia terbalik. Dia terbalik. Okey, jadi kita cuba tekan kalkulator untuk punca kuasa. Untuk punca kuasa 3. Cikgu nak kamu cuba tekan kalkulator. Macam biasalah cikgu suka buat kalau soalan ni dalam keadaan pecahan. Okey, sekarang cikgu nak kamu cuba tekan kalkulator, pergi kepada soalan A. Soalan A, soalan B, soalan C. Sama je macam kita tekan tadi. Bila ada pecahan, buat kurungan. Cikgu minta izin untuk sandar sekejap. Cikgu sakit belakang. Okey, siapa-siapa yang dah tutup kamera, buka kamera.
Okey, dah ada yang dah siap. Bagus. Okey, bagus. Senang kan? Alhamdulillah. Ramai yang hantar dekat cikgu. Cikgu suka. Tapi siapa-siapa yang ada masalah ataupun tak faham kena jujur dengan cikgu. Kena jujur dengan cikgu yang saya tak faham kat mana nak tekan kalkulator ni, tolong saya, biar cikgu bantu. Biar cikgu tolong. Okey, bagus. Okey, lagi 1 minit. Lagi 1 minit. Cuba. Dan cikgu akan tunjukkan juga jawapan dia. Okey, jadi cikgu ajar kamu cara nak tekan kalkulator. Cikgu ajar kamu cara nak tekan kalkulator. Tekan macam biasa je. Kamu tekan je punca kuasa 3. Lepas tu, sorry. Lepas tu kamu akan dapat tekan punca kuasa 3 negatif 69.3. Okey. Jadi negatif 69.3. Cikgu nak kamu buat kurungan. Siapa tak buat kurungan, dia jawapan ni salah. Jadi kamu akan dapat negatif 4.107. Siapa tak buat kurungan salah. Saja cikgu ambil soalan A ni. Cikgu nak tengok kamu buat kurungan ke tak. Untuk soalan B barulah tak payah buat kurungan. Sebab apa? Sebab dia dalam keadaan positif. Punca kuasa 3, 246.7. Jadi dekat sini jawapan dia 6.27. Untuk soalan C, buat kurungan. Punca kuasa 3 kurungan negatif 31/35. Tutup kurungan. Jadi dekat sini adalah benda yang paling penting adalah tentang bila nak letakkan kurungan. Negatif 31/35 dalam kurungan. Negatif 31/35. Kamu buat dia dalam kurungan. Kamu akan dapat untuk soalan ni. Kamu akan dapat jawapan dia dalam perpuluhan. Negatif 0.96. Cikgu tak dapat pun dalam pecahan. Inilah maksud cikgu. Kalaulah dalam kalkulator tu tak tunjuk jawapan tu dalam keadaan pecahan, dia tunjuk dalam perpuluhan je. Salinlah jawapan dalam perpuluhan tu. Dikira betul juga. Jelas ke soalan A, B, C ni? Jelas. Okey, habis dekat situ. Sekarang cikgu nak ajar kamu satu benda yang nama dia kuasa 2 sempurna. Kuasa 2 sempurna. Ni adalah 2 benda yang terakhirlah cikgu nak ajar kamu. Kuasa 2 sempurna ni macam mana? Okey, 100 contoh. Cek. Cek sama ada 100 ni adalah nombor kuasa 2 sempurna ke tak? Okey, kita tekan punca kuasa 100. Ni kuasa 2. Jadi kita tekan punca kuasa 2 saja. Cuba tekan punca kuasa 100 dapat berapa? 10. Ya, 10. Bila nombor tu dalam keadaan nombor bulat, maksudnya dia bukan dalam keadaan nombor pecahan. Maksudnya apa yang kita boleh baca dekat sini? 100 ialah kuasa
2 sempurna. Ini yang kita dah mula aplikasikan dia. Contoh yang seterusnya, kita pergi kepada okey, kita pergi kepada 36. Kita cek sama ada 36 ni punca kuasa 2 kuasa 2 sempurna ke tak. Jadi cara kita nak cek dia adalah tekan punca kuasa lepas tu 36. Okey, cuba tekan. Punca kuasa 36 dapat berapa? 6. 6. Maksudnya 6 ni nombor dalam keadaan nombor bulat. Maksudnya 36 ialah kuasa 2 sempurna. Ini sahaja cara nak cek dia kuasa 2 sempurna ataupun tak. Okey, sekarang cikgu bagi kamu tekan kalkulator. Punca kuasa 125. Kita nak cek 125 ni punca kuasa 2 ke tak? Maksudnya kuasa 2 sempurna ke tak? Tekan punca kuasa 125 dapat berapa? Dapat dalam perpuluhan. Ya, kita akan dapat 11.18. Maknanya ada perpuluhan dekat sini, ada titik perpuluhan. Maksudnya kita boleh cakap 125 ialah bukan kuasa 2 sempurna. Ini cara kita nak cek dia kuasa 2 sempurna ataupun bukan. Jelas ke? Jelas. Okey, Okey, yang ni kamu kena salin Okey, sekarang cikgu bagi 4 nombor. Yang pertama A, cikgu nak suruh kamu cek dia kuasa 2 sempurna ataupun tak. Cikgu nak suruh kamu cek dia kuasa 2 ataupun tak. Sekarang kamu cuba tekan cek 256 punca kuasa 2 sempurna ke tak. Lepas tu B, cek pula kalau dia dalam keadaan 121 punca kuasa 2 sempurna ke tak. C, cikgu nak kamu tekan 216, cek dia kuasa 2 sempurna ke tak. Akhir sekali 512. Cek soalan A, B, C, D. Dia kuasa 2 sempurna ke tak? Okey, cikgu tunggu dekat WhatsApp. Boleh ke nak dengar suara sikit? Boleh. Okey. Boleh. Okey, bagus. Dah ada yang dah send. Cikgu bagi masa lagi.
Okey, bagus. Okey, tak apa. Yang ada masalah. Okey, nanti cikgu tunjuk yang ada masalah tu cikgu tunjuk. Okey, jadi cikgu habis dah masa. Cikgu nak pergi kepada kuasa 3 sempurna pula. Tapi kita kukuhkan dulu kepada kuasa 2 sempurna. Cikgu akan tunjukkan dekat depan. Cikgu akan tunjukkan dekat depan. Okey, untuk dekat depan, apa yang kamu nak kena tekan adalah kita nak cek 256 ni kuasa 2 sempurna ataupun tak. Jadi macam mana kita nak cek adalah kita cuba tekan kalkulator. Kejap popular pula ni. Okey, 256. Tekan 256. Punca kuasa 256 dapat berapa? 16. 16. Maksudnya, bila dia bukan dalam keadaan perpuluhan, ini dikira sebagai kuasa 2 sempurna. Okey, 121. Punca kuasa 121 dapat berapa? Dapat 11. Ya, kita dapat 11. Maksudnya dia kuasa 2 sempurna. 216. Punca kuasa 216 dapat berapa? Dapat dalam puluhan. 14. Dapat dalam perpuluhan. Nanti kamu akan dapat 14.69 bla bla bla. Yang ni bila dia dalam keadaan perpuluhan kita panggil dia bukan kuasa 2 sempurna. Bukan kuasa 2 sempurna. Ada kawan kamu tekan kalkulator dia dapat macam ni. Dia dapat kejap cikgu cek. Okey, dia dapat macam ni. Dia dapat 6 punca kuasa 6. Maksud kalkulator kamu tu, bila kamu dapat, kamu tekan punca kuasa 216, kamu akan dapat jawapan dia dalam keadaan perpuluhan. Maksudnya bila kamu dapat jawapan macam ni, pun dikira sebagai bukan kuasa 2 sempurna. Dia kuasa 2 sempurna bila apa? Bila dia nombor bulat. 16 ke, 11 ke, dia tak ada macam perpuluhan ke ataupun dia tak ada juga kalkulator kamu tak tulis dia dalam keadaan macam ni. Tu cara dia. Okey, akhir sekali punca kuasa 512. Punca kuasa 512 dapat berapa? Dalam perpuluhan. Ya, dia akan dapat dalam perpuluhan 22.63. Dekat mana? Dekat sini kita panggil dia bukan kuasa 2 sempurna. Itu cara dia. Kita nak cek kuasa 2 sempurna ke tak, kita tekan punca kuasa. Kalau punca kuasa 3, cek kuasa 3 sempurna ke tak. Kita tukar simbol kuasa 2 ni jadi punca kuasa 3. Okey. Jadi sebelum kita dah nak habis kelas kita dah nak habis ni. Kita nak cuba satu soalan dekat depan ni. Cikgu nak kamu cuba buat. Tapi cikgu akan tunjuk contoh dulu. Cikgu akan tunjukkan contoh dulu. Okey, mula-mula kita pergi kepada soalan I. Okey, tengok kat depan. Kita akan pergi kepada soalan I. Ini adalah homework kamu Cikgu terus tunjuk kepada contoh yang pertama untuk soalan I. Cara dia adalah, ini kita dah belajar. Dia adalah gabungan kuasa 2, kuasa 3, punca kuasa 2, punca kuasa 3. Dia adalah gabungan 3 benda tu. Jadi dekat sini kita akan cuba selesaikan soalan I. Cara dia, tekan dulu 100, punca kuasa 169 ni. Tekan satu-satu, jangan tekan semua. Dekat sini kamu akan dapat jawapan dia. Allah. Okey, dekat sini kamu akan dapat jawapan dia adalah 13. Kamu akan dapat jawapan dia 13. Tolak 2 kuasa 3. Tekan 2, tekan kuasa 3. Dekat sini kamu akan dapat 8. Bahagi apa? Punca kuasa 3, 125. Kamu akan dapat dia 5. Bila kamu dah hilangkan kuasa 2 tu, dah selesaikan kuasa 2, kuasa 3, punca kuasa 2, punca kuasa 3, barulah kamu tekan kalkulator macam ni. Baru kamu boleh tekan 13 tolak 8 bahagi dengan 5. Jadi dekat sini jawapan dia adalah 11.4. Ni cara dia. Merujuk kepada contoh I, cikgu nak kamu cuba buat soalan K. Cuba buat soalan K. Tekan satu-satu. Tekan satu-satu.
Okey, siapa-siapa ada masalah boleh WhatsApp je cikgu eh. Okey, bagus bagus bagus. Okey, cikgu check kejap eh. Okey, cuba buat K tu eh. Buat je nanti cikgu akan tunjuk juga. Wajib memang kering. Betul. Okey, cikgu bagi lagi 1 minit untuk soalan K. Okey, bagus. Dah ada yang dapat jawab. Okey. Jadi, bagus ramai yang dah send kat sini. Cikgu akan tunjukkan jalan kerja dia. Bagus bagus ramai yang dah send kat sini. Okey, jadi tengok kat depan ini adalah yang terakhir. Soalan yang terakhir untuk malam ni. Okey, jadi boleh tengok kat depan. Okey, cikgu akan selesaikan soalan ni sama-sama dengan kamu. Rujuk kepada kamu punya kalkulator sendiri. Okey, yang pertama adalah cikgu nak kamu tekan kalkulator macam ni untuk selesaikan yang atas ni. Negatif kena ada kurungan. Negatif kena ada kurungan. Dekat sini kalkulator tu akan tunjukkan jawapan kamu 5. Tambah punca kuasa 169. Kamu akan dapat 13. Darab 2 kuasa 3. Tekan kalkulator, kamu akan dapat 8. Bila kamu dah dapat macam ni, barulah kita tekan 5 tambah 13 darab 8. Iaitu, kamu akan dapat jawapan dia 109. 5 tambah 13 darab dengan 8. Iaitu kamu akan dapat jawapan dia 109. Inilah jawapan dia. Dapat tak dapat? Dapat tak dapat tu? Ke tak dapat? Dapat. Okey. Cikgu tersilap tekan. Cikgu tersilap tekan. Sorry. Ni negatif. Ni negatif. Patutnya jawapan dia 99. Okey, ni negatif ni. Cikgu tersilap tekan. Cikgu tak bubuh kurungan tadi. Okey, dekat sini cikgu dapat negatif 5 tambah 13 darab dengan 8. Jawapan dia 99.
Ya, kita akan dapat 99. Lepas tu cikgu pelik. Okey. Inilah jawapan dia. Cikgu sendiri pun boleh tersilap dalam menekan kalkulator. Maksudnya cikgu tak buat kurungan tadi. Cikgu tak buat kurungan, cikgu terus tekan. Siapa yang tak buat kurungan, dia akan dapat jawapan dia negatif 5 juga. Cuma nanti ingat je cakap cikgu, setiap kali kamu ada nombor negatif, setiap kali kamu ada nombor dalam keadaan pecahan, kamu kena buat kurungan. Okey, cikgu simpulkan sekejap apa yang kita dah belajar pada hari ini. Okey, kita banyak belajar cara tekan kalkulator. Yang pertama dekat sini kita belajar cara tekan kuasa 2. Untuk kuasa 2 jelas ke? Cikgu nak tanya sikit. Jelas ke cara tekan kalkulator kuasa 2? Jelas. Okey, lepas tu punca kuasa 2. Jelas ke cara tekan kalkulator punca kuasa 2? Jelas. Kuasa 3. Kuasa 3 macam mana? Jelas ke cara tekan kalkulator kuasa 3? Jelas. Okey, akhir sekali punca kuasa 3. Punca kuasa 3. Boleh faham ke cara tekan kalkulator punca kuasa 3? Boleh. Okey. Boleh. Lepas tu, cikgu ada penambahan lagi 2 benda yang cikgu ajar. Apa benda tu? Kuasa 2 sempurna. Kuasa 2 sempurna ni bila kita dapat dia, macam mana kita nak tahu dia kuasa 2 sempurna ke tak? Ada seorang tak wakil nak cuba jawab? Bila? Fikah, bila kita nak tahu dia kuasa 2 sempurna? Bila dia nombor bulat. Nak tahu. Ya, ada seorang tadi jawab. Bila dia nombor bulat. Maksudnya bila dia nombor bulat? Bila kita pakai punca kuasa 2, kita tekan kalkulator, kita dapat nombor bulat. Jadi dekat situ adalah cara kita cek dia punca kuasa 2 dengan punca kuasa 3, kuasa 2 sempurna ataupun tak. Macam ni. Kuasa 2 sempurna atau tak? Kuasa 2 sempurna, kamu tekan kalkulator dapat nombor bulat. Bukan kuasa 2 sempurna, tekan kalkulator kamu dapat nombor dalam keadaan perpuluhan. Jadi sampai situ sahaja kelas kita pada malam ni. Okey, cikgu minta maaf lah sebab cikgu bersalah tadi sebab cikgu bersandar. Sebab cikgu sakit belakang sikit. Okey, jadi sampai situ sahaja kelas kita pada malam ni. Cikgu harap jelas, nanti cikgu akan send recording. Okey, kita tutup kita punya kelas dengan tasbih kafarah dan surah Wal Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okey semua, terima kasih atas komitmen yang diberikan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bye. Baik, bro. Okey, bye. Sama-sama.